Hai, jumpa lagi bersama saya. Okey, pada hari ni saya nak sharing kepada anda tentang masalah lagi. Tak ada cerita, tak ada masalah, semua ada masalah aja. Okey, hari ni saya nak settlekan lagi masalah yang berlaku selepas lebih 10 tahun kereta ni digunakan. Aircon kereta Proton Zora saya ni tak pernah tukar dia punya kompresor dia. Masih lagi asal, dan bila dah lebih 10 tahun, makna saya lagan jalan pun dah jauh dan sebagainya kan, sampai masa dia rosak lah. Jadi dia rosak tu sebagaimana yang saya tunjukkan dalam video yang lalu, rosak dia sebabkan oleh bearing. Dan next punya dia rosak dia adalah diakibatkan oleh kalau kita top up gas satu masa dulu dalam 16 kali, sekarang ni dia punya kekerapan tu makin terasa lah. Bawah daripada 3 bulan dah terpaksa isi gas mula. Okey, jadi antara masalah gas bocor dalam sistem aircon kereta, ini adalah salah satu masalah common lah yang berlaku bagi kebanyakan kereta lah. Sistem aircon pada kereta rumah ke aircon pada mana-mana jugalah, dia menggunakan gas. Jadi apabila terdapat kegagalan pada mana-mana piping ada bocor dan sebagainya, dia akan menyebabkan gas tersebut akan bocor. Gas tersebut memang akan sentiasa nak bocor kan, sebab dia gas, sifat dia gas, dia mudah terpeluap, jadi dia akan bocor. Jadi apabila terdapat mana-mana bahagian lah, terutama bahagian-bahagian jointing pada pipe gas ni, contohnya pada cooling coil tu, pada condenser kat luar ke, pada dia punya terminal-terminal tu, jadi dia akan menyebabkan junction tu kan, dia akan menyebabkan gas tu bocor. Jadi lambat laun ring-ring O-ring rubber tu, apabila dah digunakan, dia akan haus, dia akan keras, dia akan kemek, dia tak ikut lagi lah bentuk asal. Jadi bila dah tak ikut bentuk asal, maka gas pun akan keluar lah. Jadi itulah antara masalah yang akan dihadapi bagi bukan kereta Proton Zora saja, ada kebanyakan semua kenderaan akan jadi macam tu bila dah sampai masa dah lama digunakan. Kesan gas yang telah bocor akan menyebabkan kesannya kita akan terasa lah kesan dia. Bila dah tak ada gas dalam sistem, kompresor nak kompres gas dah tak ada. Jadi kompresor akan kompres gas yang sangat sedikit. Jadi kita akan tahu lah, sistem tak cakap, tetapi kita akan dapat rasa bila aircon kenderaan kita dia dah jadi tak sejuk. Dia tak sejuk, gas dah kurang. Jadi dia akan menyebabkan keselesaan kita memandu jadi kurang lah. Bagi saya lah, kalau awak bagi saya kereta cantik-cantik pun, kalau aircon tak ada, saya rasa saya kurang selesa. Sebab pemanduan di mana-mana pun kan, kita selesa dengan ada aircon. Sebab kalau kita buka tingkap ni kan, habuk masuk. Bila habuk masuk, awak tengok lah mana-mana kenderaan yang selalu buka tingkap ni, dia punya sealing bumbung dalam kereta ni jadi berdaki tau. Sebab dia akan masuk dekat tingkap tu, dia naik, akan jadi daki tau. Ada kesan daki. Daki tersebut sangat hodoh lah, terutama kalau bumbung kereta yang jenis macam ni, macam baldu ni kan. Macam baldu ni lagi kuat daki ni, berbanding kalau dia macam PVC saja kan, dia daki dia tu kurang nampak. Tapi kalau daki yang diakibatkan oleh si bumbung yang macam ni, memang sangat hodoh lah. Sama ada disebabkan awak buka tingkap, dan lagi satu masalah kalau awak merokok lah kan. Merokok pun sama, bila awak push asap tu keluar, dia masuk balik ke dalam. Itu saya tak nak kata apalah, nanti awak akan jumpa lah masalah-masalah tu. Okey, pada hari ni saya nak sharing pada anda lah apa yang saya telah lakukan untuk mengesan di manakah kebocoran pada sistem saya punya kereta Proton Zora ni. Okey, pada bahagian luar saya dah periksa hari tu, memang tak ada kebocoran. Sebelum ni ada kebocoran dekat dengan kondenser sana tu, dekat atas pada bonet tu. Kesan kebocoran pada aircon punya gas ni kan, senang perasan tau. Sebab dalam pipe gas tu ada minyak. Apabila gas bocor, minyak juga akan turut keluar bersama gas yang bocor. Jadi dia tak ada keluar sekali banyak, tapi akan ada kesan lembapan minyak. Okey, pada bahagian ni adalah contoh satu bahagian yang hotspot lah, yang selalu berlaku gas bocor. Kalau anda berhadapan dengan keadaan gas kurang, anda cek pada bahagian ni. Nanti awak akan tengok pada bahagian bawah ni ada minyak keluar. Saya dah settlekan masalah ni. 2 tahun sudah settle dah tukar sampai sekarang. Dah 2 tahun lalu steady je.
Yang kedua, pada bahagian antara soket ni, pada bahagian dalam pin ni dia lemah sampai masa dia lemah, seal tu dia macam pin untuk tayar, isi angin tayar kereta tu kan. Itu pun akan bocor, tapi mudah saja nak kesan dia gunakan buih sabun. Tapi kalau buih sabun ni, kalau dia secara sedikit kan, dia bocor tu sikit-sikit, selepas satu hari dia bocor sikit, lepas jangka masa dia bocor lagi, itu memang susah nak kesan. Tapi kalau dia bocor banyak, awak boleh gunakan buih sabun. Tapi kalau nak senang faham, nak senang kesan, anda tengoklah pada bahagian manakah kita dapati ada kesan minyak keluar, sama ada kondenser ke, kalau dia bocor di tengah kan, sebab ada batu terpelanting dan sebagainya lah. Tapi kalau itu paling senang sebenarnya gunakan alat masukkan liquid, jadi kita akan scan tengok warna-warna keluar. Tapi ni secara fizikal lah sini bahagian lain tak ada saya dah check, sini sudah saya settle kan. Tu pada bahagian dalam tu, sana tu pun sama, itu pun hotspot juga tu, selalu masalah gas bocor berlaku kat situ. Tapi dalam hal saya ni, saya dah confirmkan dia tak berlaku di sini, dia berlaku di dalam. Yang luar ni dah pernah kena dan saya dah settle kan. Sekarang ni dia berlaku kat dalam. Okey, dalam hal saya ni, saya punya kebocoran tu berlaku antara cooling coil. Sekarang ni saya dah buka saya punya airbag. Nak buka airbag ni, saya nasihatkan awak kena buka bateri Kalau awak tersilap sambung ataupun berlaku kegagalan, airbag awak akan kembang tau. Jadi nak buka airbag ni, bukan kata nak buka pada bahagian sini, begitu juga pada bahagian steering ni Kalau awak nak buka airbag ni, better awak cabutlah bateri. Kalau berlaku kegagalan shorting ke, dia tak boleh nak kembang lah. Kalau dia kembang pun, nak kembang macam mana kan, sebab supply dah tak ada. Jadi buka dulu terminal pada bateri sama ada positif ataupun negatif. Jadi buka airbag ni dia ada 4 skru Skru ni kena intai daripada belah bawah ni, dan satu lagi daripada bawah blower ni kena intai ni antara tempat skru dia. Jangan main kopek saja, dia tak akan boleh nak cabut. Macam nak cabut tapi susah nak cabut sebenarnya. Jadi dah buka airbag, lepas tu kita akan buka blower buka blower. Tapi sambil-sambil tu kita boleh servis lah blower tu. Buka ada banyak cara yang kita boleh gunakan untuk sampai ke point antara pipe ke cooling coil tu. Tapi cara yang lain, saya fikir kalau awak buka dashboard ni boleh, tak ada masalah, boleh buka dashboard kereta. Tapi sebagaimana yang kita ketahui, dashboard kereta ni dia sangat sensitif. Kalau kita buka, kita akan berhadapan dengan pemasangan soket-soket macam tu soket-soket macam tu. Kat dalam ni ada soket, tepi ada soket, sebab semua sistem signal akan sampai ke meter, switch akan sampai ke meter. Ini punya cockpit, jadi bahagian ni sangat penting lah Jadi dia merupakan bahagian utama lah. Semua signal akan sampai ke sini, soket akan bermula dari sini. Jadi kalau berlaku kegagalan ataupun terlupa, awak pasang balik, jadi awak bayangkanlah sistem awak akan jadi bermasalah. Masa pasang dia okey, tapi kalau awak pasang tak kemas, nanti dia akan berhenti tengah jalan tu kereta. Contohnya lah, kalau awak pasang soket tu antara rapat dengan tidak, nanti soket tersebut macam ni soket-soket ni kalau awak pasang rapat nanti tidak, ataupun ada kabel yang dah tersepit dan sebagainya, nanti bila awak buka, awak akan jumpa banyak soket. Sebab tu saya tak begitu recommend lah. Kalau awak nak settlekan masalah cooling coil pada blower ni, kalau boleh fikirlah apa cara pun, kalau boleh jangan sampai kena buka dashboard. Pertama, soket masalah, ataupun masa pasang okey, lepas tu dia connection dia tu tak begitu bagus, nanti kereta boleh berhenti tengah jalan. Bagi saya lah, kereta tak basuh tak apa, tapi jangan breakdown tengah jalan. Kalau breakdown tengah jalan memang susah lah, apatah lagi dalam keadaan hari hujan, tengah malam dan sebagainya lah. Memang itu adalah satu mimpi ngeri. Yang kedua, kalau awak buka dashboard ni kan, susah untuk kita dapatkan angle yang sama lah. Kalau nak pasang dashboard ni, kalau kita pasang salah, tak macam, kita tak akan dapat kualiti seperti mana factory pasang. Jadi kalau boleh susah buka lah dashboard. Kecuali mereka ni memang adalah daripada mereka yang sangat-sangat very carefully kan? Sangat-sangat berhati-hati lah. Kalau tidak, nanti akan ada masalah lain yang timbul. Jadi kemudian akan keluarkan bunyi, lepas tu angle dia tak betul. Jadi masalah-masalah itulah penyumbang kepada masalah yang lain-lain. Nanti
Lebih-lebih lagi kalau kereta-kereta moden lah, dia punya dashboard dia dalam tu ada banyak soket-soket dan sensor. Okey, dalam hal saya ni saya buka pada bahagian lower dan sampai ke situ lah. Okey, semalam pada bahagian terminal tu saya tak boleh nak tunjuk sebab saya dah pasang skru dia. Kat situ ada dua lah. Inilah dia yang original, oil ring, ring. Ni adalah chemical silikon yang digunakan untuk piping aircon. Awak nampak dia macam okey, tapi sebenarnya ring ni dia dah keras dan menyebabkan gas bocor. Bila gas bocor, dia tak bocor sekali banyak, dia bocor secara beransur-ansur sampai masa dia cepat habis. Dan ada setengah o-ring ni dia dah jadi macam berpetak tu, 4 segi, mengikut pada acuan dia lah, pada keadaan condition mana dia di-press. Jadi o-ring ni sepatutnya kita perlu cari o-ring yang sama grade. O-ring ni nampak sama, bulatan sama, tapi dia ada grade tahan minyak, grade tahan panas, grade tahan sejuk. Yang ni sepatutnya saya kena dapatkan jenis ni, tapi saya tak dapat. Saya cari sebenarnya saya dapat grade yang warna hitam lah, tapi grade dia adalah sama. Kalau awak perasan kat sini ada warna hijau kan. Jadi tempat yang saya beli ni dia kata walaupun ni warna hitam, tetapi grade dia adalah sama. Harga untuk dua ring ni adalah RM3. Nampak ring biasa saja. Kedai ni memang specialist, memang center untuk jual ring-ring macam ni lah. Sebenarnya kan kat mana-mana tempat pun, kalau awak prihatin lah, awak akan jumpa macam-macam benda ada. Kalau awak nak beli bolt and nut macam ni, bolt and nut ni ada kedai yang jual bolt and nut. Kalau awak nak beli benda ni, seal ni, ada kedai yang jual seal. Kalau awak nak beli apa lagi, ada special untuk barang-barang tersebut. Jadi kalau awak ada masa, rajin-rajin lah jalan-jalan di KL. Macam saya duduk area Selangor kan, jalan-jalan lah. Kadang-kadang bila saya berjalan, orang sangka saya ni suka buang masa. Tapi bila saya jelaskan pada isteri saya lah, yang saya jalan ni, di sebalik saya jalan, saya akan belajar banyak tempat. Dan saya akan belajar kat mana tempat-tempat nak beli benda-benda yang exotic macam ni lah. Nak beli ring saja kat mana, gasket kat mana. Jadi itulah tujuan kita berjalan. Saya suka berjalan-jalan lah, naik motor kan. Jadi kalau tak ada masa saya akan jalan lah. Sambil jalan saya akan tengok kat mana tempat-tempat kedai-kedai spare part yang murah. Benda ni sangat penting sebenarnya bagi kita yang cukup-cukup makan ni kan. Jadi kena belajar lah. Okay, so sekarang ni saya gunakan yang ni. Saya beli dua. Satu set ni dah pasang dah pasang kat dalam tu. Yang ni kat sini lah. Okey, nak pasang o-ring ni dia bukan mudah. Dia ada buka blower dan sebagainya. Kat sini ada punya bahagian dalam. Nak buka pada bahagian ni, dia memerlukan saya buka banyak bahagian lagi, sehingga saya kena buka sampai ke dia punya ECU lah, pada bahagian bawah tu pada bahagian bawah tu. Jadi saya tak ambil lah pendekatan tu. Jadi apa yang saya lakukan sini adalah cara yang lebih mudah lah. Di mana kalau saya tengok dulu macam mana keadaan dia punya frame ni, dan saya akan potong saja pada bahagian-bahagian yang tidak menjejaskan condition ataupun kekuatan blower ni. Macam semalam saya dah tengok kat sini frame ni dah okey. Jadi saya operate lah kat sini. Sini ke sini saya nak operate. Jadi saya boleh koyakkan saja benda ni. Saya tarik saja saya dah jumpa point yang saya nak repair tu. Jadi saya terus pergi pada piping. Saya tak dapat nak tunjuk sebab saya dah pasang semula. Hari ni saya nak buat testing saja. Okey, disebabkan saya jaga kereta ni, kebersihan dia, kebersihan dalam kereta sebenarnya sangat penting. Kadang-kadang bukan kita bersihkan tu hanya untuk suka-suka ataupun nak cantik-cantik. Jadi sebenarnya lebih pada kita nak menjaga kebersihan, nak mengelakkan blower kita ataupun pada bahagian dashboard ni cepat kotor. Apabila blower pusing, dia akan sedut pada bahagian bawah ni pada bahagian bawah ni akan sedut segala udara yang ada dalam kereta, dan dia recycle balik. Ambil udara dalam ni dan kita sejukkan dan blower balik. Melainkan awak gunakan mood yang udara luar boleh masuk. Yang tu awak akan campurkan beberapa persen udara luar dan udara dalam untuk masuk ke dalam. Jadi kalau yang ni saya tutup lah udara luar tu sebab saya tak suka habuk banyak kan. Okay, jadi bila awak berjalan kan, contohnya lah awak pergi tempat kotor, sepatutnya awak kena cepat bersihkan awak punya kapet ni kena cepat bersihkan, ataupun alas dengan kertas surat khabar. Bukannya nak cantik apa ke, sebab
kita tak nak kan udara kotor tu kalau banyak sangat masuk dalam kereta, sistem kereta dia akan menyebabkan pada bahagian dalam ni terlalu kotor lah, berabuk-rabuk. Jadi ni pun saya jaga-jaga nampak ni. Masih lagi dia dah kesan habuk nampak ni. Ni. Dalam ni banyak ni habuk ni. Sebab memang kat bahagian ni adalah bahagian dia sedut udara masuk kan. Jadi bahagian ni akan jadi tempat kotor sebenarnya. Okey, sekarang ni saya dah bersihkan cooling coil dia dengan menggunakan chemical aircon cleaner tu. Di sini saya dah keadaan saya punya blower keadaan saya punya cooling coil tu taklah kotor sangat. Jadi apabila saya bersihkan tu, saya dah check gunakan side mirror ni. Side mirror lama ni awak check kan. Tengok brake dalam tu dan gunakan kamera handphone je awak masuk dalam tengok condition dia. Nak masukkan kepala tak muat. Jadi saya tengok okey, tak ada masalah apa-apa. Tak teruk sangat, tapi saya gunakan jugalah chemical untuk bersihkan. Jadi berhati-hatilah kalau boleh titisan air chemical ataupun air ke, jangan sampai terkena soket-soket nanti akan jadi short hati-hati. Okey, kesempatan yang ada semalam saya dah gunakan untuk bersihkan jugalah saya punya blower ni. Inilah saya punya blower. Kalau nak bersihkan blower ni, better je gunakan water jet saja. Dia tembak pakai water jet tapi ingat dia punya bahagian motor untuk buka dia punya diaphragm ni kena buka bahagian-bahagian yang menggunakan sistem elektrik ataupun kita punya motor ni buka motor ni. Satu lagi iaitu resistant untuk blower resistant blower ni pun kita buka. Jadi kita tinggalkan blower, kita basuh dia punya frame. Ni dah okey lah ni. Kalau dah macam ni dah cantik dah ni. Dah boleh masuk nampak. Tunggu masa nak pasang je. Okey, tapi saya tak boleh terus pasang benda ni sebab saya masih lagi dalam keadaan testing. Nak memastikan benar-benar tiada kebocoran. Kalau saya dah pasang benda ni nanti saya nak check kebocoran tu adalah sukar. Okey, apa yang saya telah lakukan sekarang ni, saya telah pun vacuum low pressure punya pipe ni dan saya maintain dia punya bacaan dalam pipe, tekanan dalam pipe adalah bawah kosong minus minus bar ni. Jadi saya tengoklah kalau saya kata jarum ni pergi ke kosong, maksud dah ada udara yang masuk. Sekarang ni cuba kita vacuum dan kita tengok pada keadaan meter ni adakah tekanan vacuum yang telah kita kenakan pada pipe ni menurun ada bertambah. Kalau masuk gas dia menurun. Okey, dari luar tadi bising, saya masuk balik kat dalam Okey, daripada ujian ni apa yang boleh kita buat ialah apa yang saya boleh katakan, bila kita dah betulkan semua sistem piping, gasket ataupun o-ring ni kita dah tukar, kemudian kita akan vacuum sistem pipe tersebut. Tujuan dia adalah kita nak pastikan tiada udara masuk dalam sistem pipe. Kalau ada udara yang masuk, maksud ada mana-mana sistem yang didapati telah bocor ataupun ada gas-gasket yang berada di tempat lain juga telah rosak. Jadi kita tak nak masalah berlaku. Jadi bila kita dah vacuum, sepatutnya tak ada udara yang masuk. Jadi kalau boleh buatlah lama sikit kan. Kalau paling bagus 1 hari kan, lagi lama lagi elok. Sebab kalau lagi lama maksudnya lagi lama masa kita bagi supaya tiada kebocoran untuk kita test ada tak bocor. Jadi kalau awak terus top up saja gas boleh, tetapi apa akan berlaku kalau masih ada lagi sistem yang bocor. Kalau ada sistem lagi yang bocor, dia akan menyebabkan awak punya gas akan keluar ataupun bocor lah. Sayang lah gas mengalir macam tu saja kan, losses kat situ kan. Kalau gas bocor, gas ni mahal kan, untuk di top up semula, jadi rugilah. So testing mula-mula ni better just gunakan vacuum, tengok ada bocor ke tidak. Ni saya dah biarkan tadi tu, yang saya dah test tadi tu dah hampir 1 jam. Dan saya ingat saya akan saya akan bagi masa lagi supaya memastikan memang tiada lagi mana-mana bahagian yang bocor. Setakat ni lah yang kena rosak. Okey, setakat ni di sini dahulu perkongsian saya pada kali ini tentang nak settlekan masalah gas bocor dalam sistem kereta. Nanti kalau ada masa saya sambung lagi. Kemahiran untuk repair sistem aircon kereta ni kan. Oh ya, saya lupa nak cakap tadi saya dah operate kan. Kalau kita dah operate kita punya
blower tu ataupun mana-mana part tu, awak kena first awak kena pastikan tempat yang awak nak potong tu adalah tidak menjejaskan chassis dia ataupun bahagian-bahagian yang penting pada sistem box tu. Dan kemudian nanti awak akan gunakan gam hot glue ni kan. Nanti awak sambung je balik. Macam ni dulu, sebelum saya nak buka blower ni, saya operate macam ni je. Tapi walaupun macam ni, saya boleh sambung balik. Bila saya sambung balik, dia dah okey dah. Dia pun area ni bukan area yang panas. Dia tak menyebabkan kebocoran apa-apa. Cuma kalau dibocor pun udara je lah, losses kat situ, tapi tak ada masalah. Ini pun saya nak buka, saya tak kopek je. Jadi itu antara faktor cara ya. Jadi tujuan kita potong ni, operate ni, nampak macam kita nak rosakkan bahagian-bahagian plastik tertentu, tetapi sebenarnya kita operate tu ialah tujuan ialah untuk memudahkan kita buat kerja, mudahkan kita buat kerja tanpa membuka dashboard ataupun membuka lebih banyak lagi bahagian-bahagian yang terdapat di dalam sistem dashboard sebuah kenderaan. Tapi nak buka tu, nak potong tu, kena check betul kat mana bahagian-bahagian yang tak dianggap penting lah kan. Kalau bahagian-bahagian tersebut, contoh pada bahagian nak ikat skru ataupun pemegang ataupun bracket yang besar-besar tu, tak boleh. Kita kena pastikan dulu. Tapi sebenarnya saya dah gunakan formula ni dah lama dah, daripada kereta lama saya dulu. Macam tu juga, memang senang nak buat kerja. Jadi kena tahulah Tapi kalau awak dah tahu, tak masalah. Awak dah boleh tackle lah kat mana nak potong bahagian-bahagian tu ataupun sebagainya. Okey, setakat di sini dulu kongsian saya pada kali ini. Ada masa nanti saya akan sambung lagi tentang cara nak mencari kerosakan pada sistem aircon kereta. Benda ni nampak remeh, tetapi kalau nak mengharapkan kedai lah macam saya ni, saya rasa saya boleh buat kan. Saya rasa saya boleh settle ni, saya buat je lah kan. Jadi kos untuk repair kereta ni sebenarnya mahal tau. So yang mana saya pernah terangkan dulu kan, kalau awak ada duit lah dalam 100-200 dalam masa sama sistem aircon kereta anda rosak, bahaya tu sebenarnya. Sebab repair kereta ni, repair untuk sistem aircon memang mahal. Yang mahal lah belum cas buka pasang. Dashboard ni kalau dah buka pasang lagi mahal. Jadi apa yang saya lakukan, selagi mana saya boleh settlekan masalah ni, saya settlekan. Dalam masa yang sama, saya nak dapatlah apply apa yang saya dah belajar kan. Dapat jimatkan masa, dapat jimatkan duit kan. Jadi itu je lah yang mampu saya lakukan. Okey, nantilah ada masa, nanti kalau siap nanti saya akan review dan kita mungkin buat testing tentang sistem aircon ni macam mana. Okey, jumpa lagi.